keputusan pasal kes Datuk Seri Najib ni, semua benda kita minta semua tak dapat. Kita minta penangguhan tak dapat, kita minta nak masuk bukti baru pun tak dapat, kita minta itu hari peguam itu nak tarik diri pun tak bagi. Macam mana ni? So kita bukan minta untuk dia lepaskan Datuk Najib macam dulu kata PH, minta untuk lepaskan Lim Guat Eng kan, ataupun dia terus discharge saja. Tidak, kita nak proses yang adil. Kita minta pembicaraan yang adil. Pada saya beginilah, secara generalnya saya kata, kalau kita nak hukum orang, kita kena make sure bukti-bukti semua kita dengar. Tak bolehlah kita nak hukum orang katakan bukti ni boleh terima, bukti ni tak boleh diterima kan. Dan saya tertarik Syam dengan peristiwa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib ini. Persis sama macam apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada perbicaraan 1998 dulu kepada Datuk Seri Anwar, di mana apabila ada atuk ni, atuk akan menggunakan taktik yang sama, menggunakan modus operandi yang sama. Apabila dia letak Datuk Seri Anwar dalam perbicaraan, kemudian Datuk Seri Najib pun, kita pun tahu lantikan-lantikan sejarah-sejarah lantikan hakim-hakim ni pun sama. Jadi perkara yang sama juga berlaku. Itulah dia Mahathir ni, saya ingat itulah dia punya, pada saya nombor satu dalam politik ni memanglah politik ni kotor, tapi kalau orang baik tak masuk politik, orang jahat masuk politik, saya dah sebut lagi haru. Nombor dua ialah apa-apa pun kita jangan meniayu orang lah macam kes Datuk Najib ni kita dia minta perbicaraan yang adil mengikut lunas-lunas undang-undang perlembagaan. Bukan kita nak suruh kita campur dalam urusan mahkamah dan sebagainya. Kita nak dengar bukti baru tu je pun tak dapat. Habis macam mana sampai lawyer pun give up minta ni tak dapat, minta nak mendengar bukti baru. Dan mengikut Akta Mahkamah Court of Justice Act 1964, kriteria untuk menentukan sama ada bukti baru boleh terima ke tidak adalah budi bicara mahkamah. It's on the court's discretion. Itu dalam Akta Court of Justice Act. So budi bicara mahkamah sekarang berdasarkan budi bicara mahkamah, ianya betul lah, tak boleh diterima. So macam mana? So masalahnya begini tu kenapa ini menjadi masalah? Sebab bukti baru yang hendak dibawa ini adalah bukti ini bukan lagi rahsia ini telah diwar-warkan semua bukti yang menunjukkan bahawa Hakim Nazlan yang buat putusan yang Datuk Najib bersalah di Mahkamah Tinggi itu, dia ni adalah berat sebelah. Bukti itu menunjukkan yang telah ditulis itu lawyer pun dah cakap, yang menunjukkan Hakim Nazlan ini terlibat dengan orang kata masa penubuhan SRC sebab dia kerja Maybank dekat situ. So bila dia ada interest yang dia tak declare kat situ, ini boleh menunjukkan atau membangkitkan unsur-unsur prejudis dan bias dan berat sebelah. So bila ada unsur-unsur begitu, maka orang akan persoal adakah dia sepatutnya menjadi hakim dalam kes itu. Tak kira lah keputusan yang dia buat itu adalah logik, rasional dan sebagainya, tapi kalau dia ni ada interest dalam ini yang boleh dibuktikan melalui bukti-bukti ini, maka kredibiliti dah tak ada. Bila kredibiliti dah tak ada, orang akan persoal. Bila orang persoal, orang tak yakin dengan sistem kehakiman. Bila orang tak yakin dengan sistem hakiman, maka undang-undang sukar untuk ditegakkan. Kalau rakyat tak yakin, dia kata ini pun tak boleh harap, sistem kehakiman pun cacar marbah, dan orang akan ambil undang-undang ke tangan sendiri. Itu yang kita tak nak. Haru biru negara ni kalau orang tak yakin dengan sistem kehakiman. So sebab itu kita kata sebelum, kenapa itu hari siapa entah nyatakan, dia kata justice delayed is justice denied, ataupun kalau kita lengah-lengahkan maksudnya kita tidak menegakkan kebenaran, keadilan. Saya kata begini, justice rush pun justice denied. Kalau kita tergesa-gesa sangat nak buat putusan pun sebenarnya itu bukan keadilan. So pada saya, kalau kita nak sabitkan seseorang itu untuk kesalahan, kita perlu dengar semua bukti. Kenapa tak nak? Kita minta penangguhan 2-3 bulan aja. Lepas itu kita minta nak masuk lawyer daripada luar pun ditolak dan sebagainya. Sebab itu saya kata sampai kita punya peguam-peguam pun sampai give up sampai apa benda lagi nak buat. Saya bercakap dengan peguam Datuk Najib semalam, Zaid Ibrahim pun hari ni Datuk Zaid Ibrahim dah discharge. So saya tanya dia, saya kata okey macam mana? Dia kata
dia kata okey, apa benda yang semua kita minta semua dah tolak. So saya tanya lagi, saya kata so what is next kan, apa akan jadi selepas ini, saya tanya Datuk Zahid Ibrahim. Dan dia cakap pada saya begini, dia kata minggu depan hari Isnin paling cepat hari Isnin, paling lewat mungkin hari Khamis, dia kata akan dibuat keputusan. Saya kata awak rasa keputusan macam mana? Dia kata apa lagi kita nak buat, semua kita minta dah ni. So petanda-petanda ini menunjukkan kebarangkalian yang mereka ingin sabitkan kesalahan dan masukkan Datuk Najib ke dalam penjara minggu depan. So kebarangkalian ni ya, mengikut kata peguam Datuk Najib tadi, saya tanya dia paling cepat hari Isnin. Mungkin hari Isnin ni kita balik KL, tak sempat jumpa Datuk Najib, dia pergi mahkamah, keputusan dibuat oleh Mahkamah Persekutuan, hari Isnin Datuk Najib akan disumbat ke dalam penjara. Itu kebarangkalian dia satu senario, sebab kita minta semua tak dapat. Apa benda lagi? Sampai lawyer pun give up. So sekarang rakyat bersoal, apa ini? Kan manakah ini? Kita bukan minta suruh dia discharge, bukan minta campur tangan, tidak. Kita nak minta supaya keadilan itu ditegakkan. Keadilan ni macam-macam keadilan tu. Procedural justice pun is justice. So kalau kita buat something tak ikut prosedur, atau something yang orang rasa tak ikut prosedur, kan, ataupun procedural justice proses dia tak ada, tau. Macam tadilah proses justice ni, kita nak kenal komputer baru, ada yang terima, ada yang tak terima. Apa cerita ini? Tak boleh. Lepas itu dengan ada lagi cerita-cerita baru yang kita dengar daripada luar. Semalam ditimbulkan, itu hari semalam saya pergi dekat Seberang Takir, Terengganu. Ada daripada akar umbi, kita tanya, dia kata ini apa cerita, siapa Zamani Ibrahim ni? Zamani Ibrahim ke nama dia? Saya pun tak kenal Zamani Ibrahim ni, tapi orang tu tanya, soalan pertama dia tanya, siapa? Dia kata siapa Zamani Ibrahim? Siapa Zamani Ibrahim? Saya tanya, rupanya Zamani Ibrahim ni apparently adalah suami kepada Ketua Hakim Negara. Lagilah ini menjadi ini. So orang tanya, ada orang tu akar umbi tu tanya, rakyat tu tanya, dia kata siapa Zamani Ibrahim? Apa dia buat dalam mahkamah? Dan betul ke, kan, betul ke dia ambil video ke tangkap gambar ke, saya tak pasti. Kalau betul dia tangkap gambar dalam mahkamah, ini adalah satu kesalahan. Saya dulu hampir-hampir kena contempt of court. Sebab apa? Dia orang tuduh saya sebarkan video, footage, padahal bukan CCTV saya yang ambil video tu. Footage tu datang daripada mahkamah. Lawyer kita beli daripada mahkamah. Sebab itu saya tanya, mana kesalahan dia di bawah akta, di bawah common law contempt? Dia tak boleh jawab. Tapi kali ni terang-terang memang awak under common law, awak tak boleh rekod dalam mahkamah. So kalau betul suami kepada Ketua Hakim Negara ni ambil video dalam mahkamah, kan, itu adalah satu kesalahan. Macam mana pula dia boleh masuk? Itu yang akar umbi tu tanya. Dia kata siapa dia ni, kenapa dia boleh masuk, kita rakyat biasa tak boleh masuk, siapa awak boleh masuk? Macam itu. Dan kalau betul dia tangkap gambar, ini adalah satu kesalahan, dia kata. Lagipun laporan polis telah dibuat. Ini lagi menimbulkan syak. Kan dah lah ada satu report kata yang apparently Zamani ni pernah buat komen pasal kes ni ke apa. Ini menimbulkan was-was kepada keputusan. Dalam Hakim Nazlan ini ada bukti-bukti yang tidak diterima ni, menunjukkan yang dia ada kena-mengena dengan SRC dengan Maybank. Macam mana pula dia hakim untuk decide kes ni, dia ada kena-mengena dengan kes tu? Ini orang tanya. Katakan orang tuduh awak merompak. Lepas tu awak diadili di mahkamah, hakim dia tu adalah adik kepada orang yang tuduh awak merompak tu. Awak rasa macam mana? Tak kira lah dia kata tak, walaupun dia adik saya tapi abang saya sebenarnya saya profesional. Saya kata justice ni bukan sahaja kita kena justice to be done, perlu ditegakkan. Justice ni perlu seen to be done, atau perlu lihat keadilan ini dilihat, ditegakkan supaya orang yakin kepada sistem kehakiman. Kalau orang tak yakin, ini yang mendatangkan masalah. Macam kes Zamani Ibrahim tadilah. Macam mana orang yakin? Lepas tu orang kata itu bukan contempt of court ke? Orang tanya saya, kan. Saya kata kalau betul dia ambil gambar video, memang contempt of court lah tu. Tapi masalahnya, kalau contempt of court, siapa yang boleh decide atau bagi arahan benda itu contempt of court atau mencebah mahkamah? Siapa yang boleh bagi arahan? Hakim juga. Siapa hakim itu? Bini dia. So macam mana ceritanya itu? Nampak tak? Bini dia ataupun hakim-hakim yang ada dalam itulah. Ini macam kes Datuk Loman Adam